Imej seorang ayah sepatutnya menjadi pelindung kepada anak-anak, terutama bagi yang perempuan. Walau bagaimanapun, kadang-kadang hawa nafsu merubah seorang manusia menjadi tidak berakal sehingga sanggup meragut maruah zuriat sendiri. Itulah yang sempat diceritakan oleh seorang penghuni di Raudatus Sakinah. Menerusi rancangan dengar di TV Al-Hijrah, gadis yang hanya mahu dikenali sebagai Amy menceritakan pengalaman pahit apabila telah didonai oleh ayah kandungnya sejak dari usia 4 tahun lagi. Lebih-lebih lagi, orang tuanya itu adalah seseorang yang sangat disegani di kampung serta merupakan seorang Bilal. Allah sebenarnya memang pandai belakang lah. Sebab dia pun kalau dia ikutkan kat luar, dia tu AJK, salah satu AJK kampung. Lepas tu dia Bilal surau. Dan dia sangat dihormati oleh orang kampung sebab kepribadian dia sendiri. Abah seorang tiktoker. So benda-benda tu membuatkan orang tak perasan pun apa yang berlaku sebenarnya. Bahkan datang bilik, angkat bawa dia tidur kat bilik dia. Dia akan selubungkan satu badan dekat keluar. Responden minggu ini mangsa kerakusan nafsu ayah sendiri. Disangka insan ini akan melindunginya dan menjaga sepenuh hati dengan ikhlas. Namun, semuanya hanya lakonan semata. Sentuhan kasih itu akhirnya memakan diri. Saya rasa saya sangat rapat dengan keluarga, tapi rupanya saya hilang kepercayaan dekat diorang. Kenapa saya tak boleh nak meluahkan? Sebab sebenarnya saya dah tak percaya diorang tu mampu tolong saya. Abang cakap something yang Abah Rogut. Dia cakap, kenapa cakap macam tu? Dia kan dah mati. Dah lupakan je lah. Awak ni antara anak yang rapat dengan mak. Tapi kenapa tak boleh cerita? Saya nak menyalahkan saya. Itu dah adalah kali pertama dan kali terakhir yang saya cakap tentang benda ni dengan ahli keluarga saya. Sebenarnya saya dah tak percaya diorang tu mampu tolong saya. Dan saya keluar mencari tempat yang boleh bantu saya. Ayah orang kaki masjid, kan kita nak sebutkan orang yang aktif dalam komuniti yang dihormati. Dengan mak pun nampak macam yalah orang yang cakapnya manis, kan, tapi dengan anak sendiri di baliknya saya sebut lah sebab ayah kan macam mana pun itulah sepatutnya melindungi kita. Punca jadi macam ni sebabkan kesilapan orang lain dan dia nak ketagihan tu semua. Dan satu ayah saya sendiri dah penat nak merita. Episod hitam ini menjadi igawan ngeri. Rasa kecewa, sedih dan dendam telah lama menghimpit jiwa. Dengar akan terus mendengar rintihan gadis ini. Sejak umur 4 tahun tu, saya sebenarnya tak tahu pun apa yang berlaku. Saya bila nak ingat balik tu, tak tahu pun dia spesifik yang macam mana apa semua. Cuma bila dah semakin kat usia tu, rasa pelik, rasa macam ada sesuatu yang memang tak kena, yang memang tak boleh berlaku. Dan ketidakselesaan itulah rasanya. Saya pun sebab saya tak faham apa yang sedang berlaku. Cuma bila keadaan tu yang semakin tak selesa, bila saya dah makin besar, dia tu makin kerap berlaku. Bila makin kerap berlaku, kita menolak dan akan ada berlaku kekerasan dan paksaan. Dan benda-benda tu lah yang menyebabkan ada rasa yang macam tu. Mungkin sejak dah masuk sekolah rendah. Kalau bercakap sekarang, mungkin saya boleh cakap saya memaafkan, dalam proses untuk memaafkan dan mendoakan, sebab itu yang diajar dalam Islam untuk memaafkan. Tapi kalau sepanjang sebelum nak memaafkan tu, memang tak pernah terlintas pun untuk memaafkan tu. Tak pernah aku rasa akan lupakan benda ni. Tak pernah pun rasa yang dia tu tak bersalah. Tapi bila dah belajar sekarang ni, dalam proses untuk dalam fasa memaafkan dan mendoakan.
benci, sangat benci. Sampai satu tahap yang kalau diminta buatkan air, saya mampu untuk ludahkan air liur saya ni dalam minuman dia dan bagi dia minum. Selain saya tak boleh nak cakap yang saya benci depan dia kan, tapi saya simpan seorang dan saya buat macam tu lah, yang buat apa yang saya rasa boleh puaskan hati saya untuk lepaskan geram, lepaskan marah tu. Entahlah, rasa macam bila kita tengok ayah orang lain kan, macam hantar anak dia pergi sekolah, rasa macam bahagia je. Tapi bila part saya rasa saya kena lalu dengan ayah yang saya takut, saya benci, saya marah. So saya ada jugalah rasa perasaan yang saya malu sebenarnya berbentikan nama dia tu. Saya malu bila orang kenal dia. Saya malu bila saya malu juga dengan diri saya sendiri. Saya rasa macam masa dalam keadaan yang saya bersama dengan dia, saya pernah doa kan, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku. Dan di saat dia pergi, saya rasa itulah pertolongan Allah dan itulah sebenarnya hadiah daripada Allah untuk saya. Lega yang tak boleh saya nak ceritakannya macam mana. Dan saya yang ada kat depan jasad dia masa tu, saya rasa macam pergi. Aku dah tak nak tengok dah. Tapi benda tu saya tanggung sendiri lah. Saya simpan seorang. Saya lega sangat. Waktu lepas dia meninggal, tipulah kalau saya rasa macam tak rasa. Tapi dengan perasaan-perasaan tu, saya rasa saya diselamatkan daripada menzalimi diri pada waktu usia muda tu, waktu usia persekolahan kan. Ada perasaan tu, tapi saya rasa diselamatkan sebab ada NGO yang membantu keluarga kami. Macam kalau untuk saya anak-anak ni bantu untuk pergi ke camp-camp. Jadi saya rasa benda-benda tu ada menyelamatkan saya daripada ketagihan tu. Jadi lama-lama dia akan lupa. Tapi bila saya dah semakin dewasa, saya dah tak ada environment yang baik-baik, dah terdedah kat dunia luar, benda tu yang membuatkan teringat balik. Ingat tu memang selalu ada, tapi rasa macam aku dah tak guna dah. Aku dah jijik pun daripada dulu. Aku dah rosak dah pun. So bila aku dah besar ni, rosakkan dia terus. Ya, ada perasaan dendam tu. Memang sejak daripada arwah abah sendiri sampai sekarang. Bagaimana anda mahu berumah tangga nanti jika anda terus memiliki rasa dendam kepada orang lelaki? Kalau kita cakap kalau cakap pasal sebelum, memang perasaan dendam tu membuat-buat. Tapi bila dah makin kita belajar kan, saya dekat Radha Sakinah pun memang sangat dibimbing oleh warden. Jadi sedikit sebanyak perasaan tu kembali natural. Tak cakap tak berdendam terus, tak cakap terus macam boleh terima, tapi masih dalam proses belajar untuk menerima. Perubahan yang ketara daripada dalam diri saya sendirilah bila saya buat nekat untuk datang RS dalam fasa yang saya rasa macam saya dah tak nak hidup. Saya rasa nak baik aku mati je. Aku rasa dah tak ada jalan keluar dah untuk aku. Aku rasa mati adalah cara yang paling terbaik waktu tu. Tapi bila dah datang RS, saya rasa Allah bagi saya peluang kedua untuk saya teruskan kehidupan saya.
Kalau sebelum ni mungkin saya tak nampak pun masa depan saya tu ke mana. Saya rasa hidup saya dah tak terarah. Tapi bila saya rasa perubahan tu, bila saya rasa saya dah nampak jalan keluar, saya dah nampak cahaya untuk saya meneruskan hidup saya. Saya dah tak fikir dah nak mati. Saya dah nampak hala tuju hidup tu. Saya rasa sangat perlu, sebab bila saya keluar, orang yang akan berada di samping saya adalah keluarga. Jadi bila diorang tak percayakan saya, bila diorang masih tak terima tentang kenyataan ni, so macam mana saya nak minta support daripada diorang? Mungkin sekarang saya rasa saya kuat sebab ada orang-orang yang bimbing saya. Saya ada Umiro, saya ada warden, saya ada kawan-kawan sekeliling. Tapi bila saya dah kembali ke pangkuan keluarga, macam mana saya nak teruskan kehidupan saya kalau keluarga sendiri tak dapat nak terima benda tu? Jadi kepada siapa pula saya nak mengadu? Jadi saya rasa sangat penting untuk keluarga saya tahu, untuk diorang tu lindungi saya sendiri. Soalan pertama yang saya rasa saya nak sangat tahu, saya sebenarnya betul ke anak kandung Abah? Kenapa Abah sanggup buat macam tu? Kenapa saya yang Abah buat? Mungkinkah Amy mahu katakan bahawa Amy sedang dalam usaha memaafkan Abah? Ya. Nyatakan. Saya terima apa yang Allah takdirkan untuk saya. Saya cuba untuk belajar terima dan cuba untuk hidup dengan keadaan saya. Saya memaafkan Abah. Cuma saya harap kalau dapat diputarkan kembali waktu tu, saya harap benda ni takkan berlaku. Sayangilah saya ni macam mana seorang abah patut sayang kat anak dia. Manjakan saya dengan belayan manja seorang ayah kepada anak, bukan belayan manja sebagai orang yang nak puaskan nafsu abah. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen cukup sedih mendengar kisah hidup Amy. Walau bagaimanapun, mereka bangga kerana gadis tersebut kelihatan cukup kental serta berjaya menghabiskan pelajaran sehingga ke peringkat diploma. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, jangan lupa subscribe dan tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi pada video akan datang.